ni saya tak sabar nak tunjuk kepada anda menu yang saya nak masak ni. Lepas kita dah membeli belah tadi dekat pasar kan. Dah letih berjalan-jalan tadi. Saya dah tahu dah apa saya nak buat, iaitu kita punya kentang masak lemak. Jadi kalau masak lemak ni, dia senang cerita. Kalau orang baru nak belajar masak ni, dia boleh belajar masak lemak. Sebab masak lemak ni memang tak susah. Dan dia ada beberapa cara masakan. Selain daripada kita tumis, kita boleh juga tak payah pakai minyak. Masukkan kita punya santan, air sikit. Lepas tu lebur je semua sekali semua. Bagi dia sampai dia masak. Tapi kalau macam saya ni, saya tak tahu lah. Tapi saya sukalah kalau bahan-bahan kita ni ditumis. Sebab kalau saya rasa bagi saya, kalau kita tumis bahan-bahan ni, dia punya rasa dan dia punya bau tu akan lebih naik. Okey, jadi untuk kita punya serai, saya akan titik menggunakan belakang pisau ni. Kalau rasa keras sangat, potong setengah sikit, lepas tu titik je lah ni. Ketuk je ni. Hancurkan dia, nampak? Dah hancur macam ni, masuk terus dalam minyak. Okey, seterusnya saya akan masukkan juga sedikit cili padi. Sebab kalau masak lemak ni, kalau dia tak pedas, dia tak rasa. Kalau orang Negeri Sembilan ni, kalau dia tengok masak lemak tak pedas, memang lah tak kena lah tu kan. Alright, jadi saya akan titik je. Pecah dia. Lebih kurang macam tu. Alright, dan kita masukkan terus dalam ni. Seterusnya saya akan masukkan juga sedikit bawang putih. Bawang putih ni pun kita titik je. Tak payah nak potong-potong, picit dia ataupun tekan dia bagi dia hancur, masuk terus dalam minyak. Alright, dan sama juga dengan kita punya ikan bilis sikit. Okey, jadi kita gaulkan. Tumis semua sekali. Ikan bilis ni terpulang lah. Kalau nak pakai boleh pakai, kalau tak nak pun tak apa. Kalau ada udang kering kat rumah boleh pakai udang kering, kalau tak ada pun boleh pakai ikan masin. Tapi jangan pakai banyak sangat ikan masin tu. Sikit je, kalau ada seekor pakai suku daripada ikan tu. Sebab kita nak biarkan rasa je, kita tak nak ada sampai orang tahu macam, ish, kau ada letak ikan masin ke? Masin lah. Kita tak nak sampai tahap tu. Kita nak dia macam light-light, ada tak ada. Okey. Alright, jadi sekarang ni kita tumis. Bagi bahan-bahan kita ni naik bau. Bagi dia wangi. Dan sementara nak tunggu dia garing tu, saya akan potong kita punya kentang. Alright, jadi untuk kentang ni, saya akan potong dia dalam bentuk dadu. Okey, kalau nak sentik kita bahagikan dia. Kalau besar sangat macam ni, kita bahagikan setengah. Alright, kemudian kita dah bagi setengah. Kita bagi lagi setengah. Okey, bahagi yang kepada 4. Lepas kita buat dia dalam dadu yang lebih kurang besar ibu jari lah. Okey, 1, 2, 3, 4. Alright, so kita bahagi yang kepada 4. 1, 2, 3, 4. Alright, okey, kita potong je dahulu. Sebab kita nak tengok juga kita punya dalam periuk ni macam mana. Dalam kuali kita ni, ikan bilis kita pun dah garing. Bawang kita pun dah cantik dah ni. Serai pun dah ada warna pirang-pirang. Kita boleh terus masukkan kita punya kentang. Alright. Masukkan kentang tadi yang kita dah potong. Sebiji tak cukup. Kena pakai juga 2 biji. Barulah sedap kan. Barulah kita boleh kongsi ramai-ramai. Okey, bukannya apa, kalau sebiji tu memanglah tak cukup kan. Jadi kita buat lebih sikit. Okey, potong sama dadu, saiz dadu yang sama dengan macam mana yang kita potong tadi, supaya dia akan masak dengan sekata. Alright, masukkan terus kat dalam ni. Dan kita gaul. Alright, jadi untuk kentang kalau dia besar macam ni, dia perlukan masa lebih kurang dalam 7 ke 10 minit jugalah untuk dia masak. Alright, dan sekarang ni saya akan masukkan kita punya santan. Okey, masukkan santan dan juga sedikit air. Masukkan air sikit. Alright. Lepas tu masukkan sedikit serbuk kunyit. Kalau masak lemak ni, kalau tak kuning tak jadilah dia masak lemak kan. Okey. Kalau ada kunyit hidup pun boleh pakai kunyit hidup. Kalau tak ada macam saya ni, kita pakai je kunyit serbuk pun dah boleh jadi dah. Kita koyakkan sedikit daun limau. Ini semua ni adalah orang kata rahsia kesedapan. Biasanya kalau orang buat masak lemak, dia hanya pakai kunyit hidup, serai, cili padi. 3 bahan tu, lepas tu yang lain terpulang nak pakai daging ke apa. Tapi macam saya, kalau kita ada lebih sikit kan, maksudnya macam ada modal lebih sikit, kita olahkanlah sikit. Jadi saya suka letak sedikit daun limau. Okay, jadi kita koyak je. Elakkan daripada ambil batang yang kat tengah ni. Sebab tu saya koyakkan dia cantik je. Right, dan untuk daun ni, kita kecilkan dia sikit lagi. Okay, kita koyak-koyakkan dia. Masukkan je dekat dalam masak lemak kita. Okey, jadi bila dah masukkan semua bahan kat dalam ni, apa yang kita nak kena buat sekarang adalah kita biarkan dia merenih ataupun mendidih sehingga kita punya kentang ni masak lebih kurang dalam 7 ke 10 minit.
Alright, jadi dah pun siap. Lepas saya biarkan dia masak tadi macam saya cakap tadi lebih kurang dalam 7 minit kan. Sebabkan kentang kita potong besar-besar. Bukannya apa, besar ni sebenarnya okey. Bila kita nak makan nanti sedap lah. Bila kita nak kunyah tu penuh dalam mulut kita kan. Dan kita punya santan ni pun dah siap. Kita masak lemak dan saya akan letak juga sedikit garam. Garam sikit. Garam nak kena ada sebab masak lemak, kalau apa jenis masak lemak menggunakan santan, satu rahsia dia untuk bagi rasa kesedapan dia menggunakan santan ni, kena ada garam. Garam tu mesti kena ada. Sebab apa? Dia akan menaikkan rasa lemak daripada santan tu dan dia akan buatkan hidangan kita rasa lebih sedap. Okey, jadi sekarang ni saya dah boleh tutup api. Kita tengok ni, kita punya masak lemak ni pun dah pekat. Bukannya pekat sebab apa? Sebab daripada kentang tu sendiri, kita tahu kentang tu ada kanji. Jadi dia punya starch dia semua dah keluar. Dia akan buatkan kita punya masak lemak jadi pekat. Alright, okey, jadi sekarang kita dah boleh hidang kan. Masukkan dalam mangkuk ni. Masak lemak ni biasa kalau dekat rumah, saya suka makan dengan apa kau? Makan dengan roti. Nampak? Pelik sikit lah kan. Tapi tak ada pelik mana pun. Tapi memang itu hidangan yang saya suka makan lah. Selain daripada roti, kadang-kadang saya suka makan macam tu je. Sebab kentang ni, kenalah pula macam saya tengah nak diet ni. Bulan puasa ni kan kita nak diet. Sebab kita nak badan raya dah siap lah kan. Jadi kentang ni kalau anda nak makan banyak pun boleh sebenarnya. Sebab dia tak ada lemak. Alright, tapi dia penuh dengan karbohidrat. Yang boleh menggantikan nasi ataupun mi ataupun pasta. Jadi memang sangat sesuai lah kalau anda nak selalu amalkan diet kentang ni. Tak ada masalah sebenarnya. Alright, jadi kita tuang sikit lagi. Nampak tak tu? Dia punya pekat ni lain macam. Dia punya rasa tu tak payah cakap lah. Confirm sedapnya ni. Inilah dia menu utama yang saya dah siapkan, iaitu kentang masak lemak. Jangan lupa cuba.